أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. آمين آمين يا رب العالمين. Sebagaimana biasa, saya akan baca satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang ada di dalam kitab karangan Hafiz Al-Munziri. Hadis yang ke-10 pada pagi ini, ruwiya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kita tak ada kitab kan, masing-masing tak ada kitab yang ini, tapi catatlah ya. Sebab apa kita mengaji ni? Pertama sekali nak faham, yang kedua kita nak beramal dengan apa yang kita nak mengaji itu. Sikit yang kita dapat, sikit yang kita beramal, banyak yang dapat, banyak yang kita beramal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, sesiapa yang meninfak, yang menafkah, yang membelanja suatu secara berpasang-pasangan di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, nescaya dia diseru ke syurga. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, haza khair, inilah yang terbaik. Ya. Yang dimaksud dengan zaujaini, anfaqa zaujaini fi sabilillah, menafkahkan zaujaini, dua pasang, fi sabilillah, pada jalan Allah. Diriwayatkan daripada Hasan Al-Basri mengatakan bahawa dua benda yang setiap jenis yang dinafkahkan seperti
2 helai baju. 2 helai baju. Tu zaujaini. Kalau kita nak sedekah baju tak zaujain. Kena sedekah baju sekali dengan seluar lah kalau orang lelaki. Kalau orang perempuan macam mana? Baju memang satu baju ya kan? Baju jubah je kan? Sekali telekong lagu zaujain ni. Dua berpasang-pasang. Orang Melayu lama lah ni buat sepasang baju. Dia dah tu lama dah istilah orang Melayu zaujain ni, pasang. Hadiah sedekah sepasang. Pendek kata zaujain ni cukup syarat lah nak. Kalau bagi nasi tak bagi lauk. Nak makan dengan apa? Zaujain ni lauk dan nasi. Macam tu. Nak tambah lagi yang ketiga air pula lagi, teh, kopi, lagi lain. Bagi cukup. Nak sedekah ke orang ni bagi cukup sempurna dengan sambalnya. Kita nak sedekah. Yang senangnya bagi duit lah. Zaujain ni duit tu berapa? Lah ni kita kata RM2 lah. Tu pun tak dapat zaujain ni beli nasi lemak RM1. Kena RM3 baru zaujain. Jadi pendek kata Nabi kata zaujain ni nak bagi sempurnanya laki-laki perempuan. Ada laki saja tak jadi, ada perempuan saja tak jadi. Nak ada laki, nak ada perempuan, barulah penuh dunia. Zaujain ni nama dia. Berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang. Tak mau malam saya, siang saja. Ya. Ada langit, ada bumi. Ada syurga, ada neraka. Gitu. Baik. Itu kata Hasan Basri. Ada ulama lain pula menyatakan bahawa yang dimaksudkan ialah dua zaujain ini ialah 2 kali solat, 2 kali puasa. Tapi yang tadi ya elok yang itu tadilah. Barang siapa yang menafkah atau membelanjakan zaujain ini sepasang pada sabilillah, ya. Katalah yang paling jelas ni, kalau kita nak sedekah fisabilillah ni perang, kita sedekah apa nama ni, kalau zaman lah ni kereta lah kot, kereta kebal ke, kereta biasa ke. Orang dulu dia hadiah, dia sedekah, dia nafkah apa, kuda. Jangan bagi kuda saja, kena bagi sekali dengan dia punya tempat duduk kuda tu samalah, ya. Tu zaujain ni tu. Baik. Nudiya min abwabil jannah, maka surga, pintu-pintu syurga, kan syurga tu banyak pintu. Walaupun dia ada 8 syurga, pintu dia banyak. Macam Masjidil Haram tu pintu dia banyak, ya. Pintu Babu Salam, pintu Babu Abdul Aziz, Babu banyaklah, beratus-ratus. Pintu Masjid Madinah tu beratus-ratus ada, 300 lebih pintu. Syurga lagi lah banyak, ya. Jadi kita boleh masuk pintu mana yang kita nak. Kalau cukup syarat lah, ya. Ada pintu puasa, dia panggil Ar-Rayyan. Ada pintu solat, ada pintu sedekah, ada pintu jihad. Banyak lagi lah pintu-pintu. Ada pintu haji. Jadi apabila kita menyempurnakan amalan-amalan untuk memasuki pintu tersebut, macam kita puasa, dia pakai, kalau kita puasa betul-betul puasa macam mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul tadi, maka pintu bernama Ar-Rayyan dia akan gamit, dia akan panggil, dia akan seru orang yang puasa tadi, mai masuk.
minta pakai dia berebut dan ajak masuk. Ajak masuk syurga tadi. Jadi syurga tadi, syurga az-zawjaini, anfaqa az-zawjaini tadi menyeru, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Bukan hamba Allah tu dia sebut nama Allah, nama kita lah, nama orang yang bersedekah zawjaini tadi, dia panggil orang tu lah, ya. Si fulan, hai si fulan, ya. Ya Abdullah, hadza khair, inilah yang terbaik, yang paling baik. Baik. Faman kana min ahli shalah, kalau dia tu seorang yang ahli semayang ni hebatlah, ya. Ni panjang macam kita kena cerita ahli shalah ni. Bagaimana Allah Taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dua tu cukup dululah. Banyak lagi hadis-hadis ayat Quran. Ni ayat Quran. Berbahagia, beruntunglah, ya. Berbahagia, beruntunglah, masuklah syurga kamu. Siapa dia? Orang-orang yang sembahyang. Qad aflahal mu'min. Orang mukmin dulu. Dia semua syarat nak masuk syurga ni syarat prinsipal, syarat yang paling asas sekali, mukmin. Ya. Kalau tak ada mukmin tak boleh masuk syurga. Buatlah amal ibadat banyak mana pun. Syarat dia mukmin. Jadi Allah Taala kata qad aflahal mu'minun. Yang paling bahagia manusia ni ialah orang yang beriman. Tapi bukan semua orang beriman tu terus masuk syurga. Ada orang yang beriman tu masuk neraka dulu baru masuk syurga. Yang tu dia tak qad aflaha, tak berbahagia dia. Yang bahagia masuk syurga ialah alladzina hum fi salatihim, fi salatihim khashi'un. Orang yang sembahyang khusus. Allah Ta'ala tu khusyuk. Ini kita bincang lain kali lah, banyak atau ustaz lain akan bincang sembahyang khusyuk ni. Kalau sembahyang kita tak khusyuk, tak dapat masuk syurga lah. Masuk syurga pun lambat lah. Masuk neraka dulu baru masuk syurga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Walaupun dia semayang, fawailun masuk neraka juga. Neraka wil, celaka, binasa. Pasal apa? Dia semayang masuk neraka juga kan? Ya, masuk neraka sebab dia semayang dua. Semayang dia tu dia melakukan dua perkara. Pertama sahun, yang kedua yura'un, ya. Sahun ni semayang tak penuh, semayang tak cukup, semayanglah waktu. Yura'un riya', bukan kerana Allah. Jenis semayang yang macam ni dia masuk neraka dulu baru masuk syurga walaupun dia semayang. Tu pun syarat mukminun. Kalau tak mukminun langsung terus masuklah neraka, kekal di dalamnya. Nanti kita bincang dalam tafsir nanti ada. Yang ketiga, syarat yang ketiga, seorang yang akan dijemput ke pintu sembahyang masuk syurga tadi, syarat yang ketiga. Syarat yang pertama beriman, syarat yang kedua khusyuk, ya. Khusyuk dan apa namanya? Lagi satu syarat yang ketiga, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Bukan main-main semayang, kena belajar betul-betul, kalau ada ilmu betul-betul. Macam mana Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam mana aku semayang. Bukan sembarang semayang. Apakah semayang kita sekarang ni betul-betul mengikut semayang Rasulullah? Segala syaratnya, segala sahnya, segala wajibnya, segala rukunnya, segala sunatnya, segala batalnya, segala-galalah dia panggil yuhafizun. Dia kena jaga semayang, pelihara semayang tu betul-betul. Bukan boleh main-main semayang, boleh tunduk bangkit dapat letih je lah. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamin illa sahar.
Kalau dia rajin sembahyang malam, sembahyang tarawih, sembahyang tahajud, tapi tak yuhafizun, dia sembahyang zuhur, asar tak yuhafizun, letih sahar, letih jaga malam, letih exercise sajalah. Allah Ta'ala kata. Jadi sembahyang ni dia syarat dia macam tadilah. Kalau nak betul-betul Allah Ta'ala terima ibadat sembahyang kita, supaya akan datang pintu sembahyang akan jemput panggil kita masuk surga, mestilah sembahyang yang sempurna. Allazina hum ala salawatin yahafizun. Baik. Faman kana min, tu dipanggil ahli salah. Ahli pakar terbaik, betul-betul orang sembahyang, ahli, macam ahli masjid. Kalau takat sekali-sekala mari masjid, dia tak panggil ahli masjid. Setiap waktu dia ada sembahyang jemaah, setiap masa ada orang mengaji, dia ada di masjid. Tak ada, dia panggil ahli masjid. Tapi kalau sekali-sekala nampak muka, tu bukan ahli masjid. Begitu juga ahli salah yang saya sebut tadi, syarat tadi, Faman kana min ahli salati, kalau dia tu ahli salah, du'iya min babi salah, dia akan diseru, akan dipanggil, akan dijemput, ahlan wa sahlan wa marhaban, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah Ta'ala kata dalam Quran, jemput masuk dalam syurga. Daripada pintu mana? Pintu sembahyang. Wa man kana ahli jihad, dan barang siapa dia tu daripada ahli jihad, nama ahli jihad ini bukan sekat jihad dia, ahli jihad, 24 jam jihad. Infiru khifafan wa siqalan wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjihadlah dalam keadaan kamu susah, kamu senang, kamu miskin, kamu kaya, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dia berjuang, berjihad pada jalan Allah, dengan hartanya habis langsung, dengan jiwanya dia mati kerana mempertahankan fi sabilillah. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjuang dengan sebenar, sesungguh-sungguh, sekuat-kuat jihad. Itu jihad. Wajahidu fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Allah Ta'ala kata, berjihad kamu, jangan takut orang mencela, orang kata macam-macam kamu, itu semua. Wa la yakhafu, jangan kamu takut, jangan kamu peduli, jangan kamu putus asa, jangan kamu tinggalkan jihad. Sama ada kamu menang, Islam menang, ataupun kamu mati syahid kerananya. Ini dipanggil ahli jihad. Kalau orang tu ahli jihad yang macam tu, du'iya min babil jihad, bab jihad, pintu jihad akan jemput, akan panggil, ahlan wa sahlan wa marhaban, salamun alaikum tibtun fadkhuluha khalidin, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ayat Quran. Mai masuk. Masuk apa? Masuk syurga melalui pintu jihad. Wa ma kana min ahli siyam, kalau dia ahli siyam, ahli puasa, orang puasa, bukan sebarang puasa, tapi ahli puasa, pakar, orang yang terlalu rajin puasa. Puasa bulan Ramadan itu tak dapat tidaklah benda wajib. Dia puasa sebagaimana disebut dalam kitab tasawuf, dia ada 3 makam puasa. Tiga makam tu ada pada dia. Puasa awam, tinggal makan dan minum. Puasa khawas, tinggalkan segala barang maksiat yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Puasa khawasul khawas, dia dia sentiasa zikir, ingat pada Allah Ta'ala, tak pernah lupa Allah Ta'ala. Itu dipanggil ahli siam. Ahli siam juga dia puasa siang, iaitu pada tiap-tiap hari Isnin, tiap-tiap hari Khamis, tiap-tiap hari Yaumul Abiyad, hari-hari putih, puasa 6, puasa Ashura, puasa Tasu'a, macam-macam lagi yang Nabi bagi tahu. Sentiasa puasa,
dan puasa dengan ikhlas, ya. Puasa dengan ikhlas. Puasa betul-betul puasa. Maka dia panggil ahli puasa. Maka doanya min babir rayyan. Pintu puasa tu nama dia Ar-Rayyan. Ar-Rayyan akan jemput pagi. Akan jemput pagi. Masuk orang yang puasa tadi. Jadi pada pagi ni 3 itulah yang saya tekankan dulu. Ni ada lagi, kita akan sambung bulan depan. Jadi pertama sekali, pastikanlah kita ni bersedekah, berbelanja dengan sempurnanya. Jadi yang zaman lah ni yang paling sempurna sekali, duit lah. Bagi duit, bagi sedekah. Anak yatim, fakir, miskin, apa nama, kaum keluarga, kaum kerabat, ibu bapa, terutama sekali ibu bapa lah, ya, kaum kerabat yang dekat, anak yatim, fakir, miskin, jangan lupa ni, ya. Kadang-kadang saya tengoklah, bukan tak boleh, bukan tak bagi pula. Kadang-kadang ke masjid, surau kepada badan-badan sekolah-sekolah, kita bagi beribu-ribu, puluh-puluh ribu. Tapi orang miskin, anak yatim, fisabilillah, orang ni kita tak peduli pun. Sedangkan kalau di masjid, surau ataupun institusi, banyaklah orang bersedekah, banyak orang bagi, ya. Yang kurang bagi ni orang miskin, anak yatim, orang susah. Ini orang tak peduli pun, ya. Pastikan kedua-dua ni kita ambil berat lah, ya. Wallahu alam. Akan datang kita sambung pintu ahli sedekah. Ada lagi ahli sedekah, ada lagi. Ada cerita lain, ada lagi ni. Wallahu alam. Jadi apa yang saya terangkan, yang kita terangkan tadi ni, jangan kita abaikanlah 3 perkara tadi, ya. Berbelanja, bersedekah, infak, lepas tu puasa, lepas tu sembahyang betul-betul. Semua ni berkenaan kepada ilmu, kepahaman yang benar-benar. Segala-galanya bergantung kepada iman. Kalau tak ada iman, habis. Ini apa yang kita nak baca hari ini, pada pagi ini. Masih lagi kita mentafsirkan ayat-ayat 1 sampai 10 surah Al-Kahfi dan 101 sampai 110 surah Al-Kahfi. Kita masih lagi ataupun sedang berada di dalam mentafsirkan ayat-ayat surah Al-Kahfi, ayat penting ni, ayat ni, ya. Lain pun penting juga, ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. 107. Kitab kita ni 183, 184, ya. Tengok kitab kita 183, 184, ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalid, itu ayat 107. Ni kita nak tafsir ni. Kita nak selamat daripada tipu daya Dajjal. Kita tak jumpa Dajjal yang sebenar. Tapi Dajjal, pengikut, penyokong tentera Dajjal memang ada dah. Bila Nabi lahir tu dah ada Dajjal tu. Sekarang ni makin banyak Dajjal tu. Cukup banyak Dajjal tu. Orang yang mati sekarang ni mengikut hadis dan mengikut apa yang ada dalam Quran. Mati yang masuk neraka ni, pertama mati tak beriman. Yang kedua, mati kerana melakukan maksiat, dosa-dosa besar. Yang beriman, tak bertobat, tak masuk Islam. Yang dosa besar tak bertobat, tak minta ampun Allah Ta'ala tak ampun dosa, masuk neraka. Banyak sungguh yang mati yang masuk neraka kerana rosak iman, batal iman, tak sah iman dia. Cukup banyak. Bahkan yang saya dah nampak paling banyak orang masuk neraka zaman sekarang ni, ada satu firman Allah. Banyak firman Allah Ta'ala yang menyebabkan masuk neraka ni.
Orang kafir lah tentulah. Ya. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin, ahli kitab Yahudi, Kristian, musyrikin yang penyembah berhala, yang ateis, yang tak ada Tuhan, fi nari jahannam, dah tentu masuk neraka jahannam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa adallahu munafiqina wal munafiqat wal musyrikin musyrikat fi nari jahannam. Orang munafik lelaki, munafik perempuan, Allah Ta'ala janji masuk neraka. Itu dah tentulah. Kalau kita tengok ayat-ayat yang lain, orang buat dosa-dosa besar, umpamanya derhaka dua ibu bapa, masuk neraka. Isteri yang derhaka pada suami, masuk neraka. Orang yang tak hirau timbang suka tipu, berniaga tipu, timbang suka tipu, wailul lil mutaffifin, celaka neraka bagi orang yang penipu, ya. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang makan riba, yang beri riba. Sekarang ni yang makan riba tu yang kena, yang beri riba tak kena. Orang berzina, orang yang homoseksual, ni semua masuk neraka. Orang yang tak bayar zakat, ini masuk neraka. Orang yang tak sembahyang masuk neraka. Orang mengumpat mencela, wailul likulli humazatil lumazah, celaka neraka wail orang yang mengumpat mencela, menghina. Wala yaghta' ba'dukum ba'dha, jangan kamu mengumpat setengah kamu. Kalau kamu mengumpat setengah kamu, macam kamu makan daging saudara kamu, kamu akan masuk neraka. Jadi banyak sangat benda-benda yang menyebabkan seseorang itu masuk neraka. Walaupun dia beriman, dia masuk neraka kerana maksiat dosa besar tadi. Ada satu ayat yang saya nak pastikan tuan-tuan fikir, insaf, muslimin muslim fikir. Satu ayat ni, dengar elok-elok lah, bagi faham elok-elok ni. Yang ni pun banyak masuk, paling banyak masuk neraka sekarang ni. Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Jelas ayat tu, terang ayat tu, mudah faham. Kamu jangan sama sekali cenderung menyokong, suka, reda, tak peduli, buat tak tahu aja. Tu makna tarkanu. Cenderung, sokong, suka, tak rasa nak marah, tak ada perasaan susah hati. Apa dia? Wala tarkanu ila allazina zalamu, tentang kezaliman. Kezaliman pada Allah, melakukan syirik dan juga buat dosa besar, itu kezaliman pada Allah. Kezaliman pada makhluk, bila kita tidak meletakkan hukum Allah pada tempat dia, lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun zalim. Tolak hukum Allah, tak ikut hukum Allah, tinggal hukum Allah, tinggal syariat Allah, buat maksiat, tinggal apa yang Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala turunkan, tolak wahyu, tolak Quran, tolak hadis, tak mau pakai, tak rasa susah hati, itu dipanggil zalim nama dia. Kalau kita sokong, kita setuju, kita reda, kita tak apalah, tak ada apa, aku dah sembahyang, cukup, aku tak buat maksiat, sudah. Tapi dia tak tentang, tak larang, tak benci, dia tak suka, dia suka, dia reda, dia belanja, dia sokong orang yang tak melaksanakan syariat hukum Allah Ta'ala. Fatamassakumun nar, orang yang menyokong, orang yang buat zalim, orang yang tolak hukum Allah, yang kafir, dah tentulah masuk neraka. Orang yang menyokong, orang yang tak suka, orang yang tak patut dia kata, aku tak setuju, aku tak suka, aku tak menyokong kamu, aku tak minat dengan kamu, aku susah hati tengok orang yang menentang hukum Allah Ta'ala ni. Kena ada benda tu dalam hati perut kita. Kalau reda, suka buat tak tahu, tak ambil hirau, lam yahtamma bi amril muslimin, tak ambil tahu. Sokong pula bagi duit balik, bagi setuju pula lagi. Patamas munar, kamu akan sentuh api neraka, tahulah, letak bawah tapak kaki, menggelegak otak, kata Nabi. Ini yang zaman sekarang ni yang banyak masuk neraka berbanding dengan hal lain-lain. Inilah dia, banyak sekali orang yang tak sedar. Mati esok baru tahu, masuk dalam kubur baru tahu.
Lah ni kita tahu dengan ilmu la tarawun nal jahim la tarawunha ainal yaqin di akhirat besok pun nampak boleh tengok. Kata la ni ilmal yaqin, dengan ilmu yang yakin jelah. Lain tak ada. Sebab syurga neraka, seksa neraka, api dalam kubur, yaumul mahsyar semua ni dia ainul yaqin, tengok dengan mata kepala masa mati besok. Masa tu tidak manfaat lagi lah kekesalan, menyesal, tak ada apa-apalah. Sekarang ni lah kita beriman dengan ilmu yang yakin, inilah yang menyelamatkan kita, ya. Jadi ayat ini yang kita nak baca, ayat 107, 108 khalidina fiha, kekal kekal masuk neraka. Kekal masuk neraka. Siapa yang kekal masuk neraka? Kafaru, orang kafir. Siapa yang kekal masuk neraka? Orang kafir. Siapa orang kafir? Yahudi. Siapa orang kafir? Orang Kristian. Siapa orang kafir? Penyembah berhala. Siapa orang kafir? Orang menyekutukan Allah, orang yang syirik, orang yang batal iman dia, menyena-nyena agama, menyena-nyena Islam, tolak hukum Allah Ta'ala. Macam ada seorang wanita, seorang kecil, kecil saja manusia ni, boleh bawa hukum syariat, batalkan hukum syarak di parlimen, seolah-olah membatalkan hukum Allah, batalkan Allah Ta'ala, seolah-olah bawa Allah Ta'ala ke mahkamah, batal, menang pula tu. Allahu Akbar. Apalah manusia yang kerdil kecil, lebih kecil daripada tungau tu lagi, daripada kuman tu lagi, nak lawan Allah Ta'ala, ya. Kalau kita rasa setuju, suka, wala tarkanu ilal ladzina zalamu tadilah, ya. Kita kena benci dengan perbuatan, dengan lidah kita, dengan hati kita, ya. Ini orang kafir, khalidina fiha, kekal di dalamnya, dalam neraka. Khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Lepas tu Allah Ta'ala kata, la yabghuna anha hiwala, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Ni orang yang masuk syurga, dia tak mau pindah dah. Orang yang masuk neraka, bagaimana nak keluar neraka? Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahum nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ini orang masuk neraka, dia nak keluar, kerabat dia nak panjang lubang neraka begitu tinggi, tak boleh, dia nak keluar. Tapi orang masuk syurga, la yabghuna anha hiwala, dia tak mau keluar dah. Orang dalam syurga mana nak keluar? Khalidina fiha abada, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sama makna dia, ya, sama makna dia. Dia masuk syurga, innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang beriman amal soleh, kana dalam jannatul firdaus, masuk syurga firdaus. Sekali kita cerita pada syurga firdaus. Khalidina fiha, kekal di dalamnya syurga firdaus. La yabghuna anha hiwala, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya, dia tak mau keluar lagi dah. Mari kita tengok tafsiran dia. Dalam Al-Quran, kebiasaannya perihal mengenai syurga dan neraka disebut bergandingan di antara satu sama lain. Kebiasaannya lah, ya. Ada syurga, ada neraka. Ada cerita syurga, ada cerita neraka. Tu zaujaini tadi, ya. Dua pasang. Ada langit, ada bumi. Ada baik, ada jahat. Ada syurga, ada neraka. Ada mukmin, ada kafir.
Tak boleh lari. Ada iman, ada amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus soleh. Iman, amal soleh. Ada lelaki, ada perempuan. Ada baik, ada jahat. Ada taat, ada maksiat. Ada langit, ada bumi. Itu zaujain nama dia. Berpasang-pasangan. Selalu Allah Ta'ala sebut dalam Quran berpasang-pasangan. Kalau ada amanu beriman, sama dengan wa amilus solihat. Ada amal, ada syurga, al-jannah, ada an-nar, neraka. Allah Ta'ala sebut. Ada amal ma'ruf, ajak orang baik. Tak cukup. Ada lagi satu, al-amru bil ma'ruf, ada lagi satu, wa yanhauna 'anil munkar, kena cegah kemungkaran. Saya tengok ada satu jemaah, tak apalah. Ada satu pun jadi, tapi tak cukup. Satu tak cukup. Dia kena ada dua. Beriman saya tak cukup, kena amal soleh. Ni ada orang yang dia ajak orang baik je. Dia tak cegah orang mungkar. Ajak orang ke masjid, ada orang yang ajak orang ke surau, ajak orang puasa, ajak orang sembahyang jemaah, ajak orang sedekah, macam-macam dulu lah. Ajak orang membersihkan kubur, membersihkan masjid, ajak barang baik-baik, ajak orang sembahyang jemaah, pergi tiap-tiap rumah, panggil, mari jemaah, mari mengaji. Takat tu saja. Tak cukup. Al-Quran kata tak cukup. Sebab apa Al-Quran kata al-amru bil ma'ruf, ajak orang yang buat baik, wa yanhau 'anil munkar, kena cegah kemungkaran sama. Baru cukup. Tak ada satu jenis pula tu, dia tumbuh satu pertumbuhan jemaah, nama dia jemaah amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf saja, nahi munkar tak ada. Ada persatuan amal ma'ruf nama dia. Tak cukup, tak sempurna. Dia kena kedua-dua amal ma'ruf nahi, kena ada nahyun munkar, cegah kemungkaran. Ajak orang baik agak lebih mudah, lebih senang. Orang tak berapa nak marah jugalah. Puak-puak tu ajak pada Islam, apa pun dia marah, dia tak suka. Sebut Islam tu fobia dia. Bukan saja orang kafir, orang Kristian, orang Melayu, orang Islam sendiri macam tu. Sebut Islam, sebut benda Quran, hadis, berdesing telinga dia. Tak suka. Walaupun benda tu elok, tak baik, tak ada apa-apa. Tambah yang kedua, nahyin munkar, cegah kemungkaran, siaplah. Dibunuh, diterajang, ditumbuk, dimaki, dihamun lah. Kita cegah saja kemungkaran, siap. Tunggulah. Macam-macam. Tak ada adab lah, apalah, macam-macam kata. Cegah kemungkaran orang paling susah dan paling teruk. Dan kita akan hadapi benda ni. Jadi kedua-dua ni, zaujaini ini tak boleh lepas. Ya? Amal ma'ruf nahi munkar, kena cegah kemungkaran, kezaliman. Ya? Tak ajak buat baik, baca khutbah, ajak orang buat baik, semua orang boleh. Tapi sebut kemungkaran, ya, habis. Bukan setakat kemungkaran tu kita sebut kemungkaran dia. Kemungkaran orang pun dia marah. Contohlah kemungkaran yang paling besar dalam dunia sekarang ni, apa dia? Tuan-tuan nampak tak kemungkaran yang paling besar dalam dunia sekarang? Yahudi bunuh orang Islam. Berjuta dah dibunuh orang Islam sejak tahun 48, 47 lagi. Yang paling terbaru ni dah 30,000 lebih dah dibunuh di Palestin. Di Gaza tu licin, licau, bangunan, masjid, hospital. Di Gaza Utara, di tengah, di selatan. Dan ini di Rafah pula. Dia kata hancur lebur habis. Tapi tuan-tuan tahu tak? Kalau salah seorang pada imam di sini tak lah. Tu pun tak berani juga. Di Saudi, di Mekah, di Mesir Nabi dan Mesjidil Haram tu. Kalau sebut saja Yahudi, Gaza, tu imam tu kena tangkap, kena masuk penjara. Pakai selepang pun tak boleh. Selepang pun tak boleh pakai. Ada jemaah kita ni yang pergi buat umrah.
Dia bawa daripada Malaysia ni selapan pendek lah, maflar. Tahan 3 hari dalam penjara. Ha? Baru pakai maflar. Tu imam tu buang saja. Dia tak boleh sebut pasal Yahudi. Tak boleh sebut pasal Palestin ni. Teruk tak teruk lah tuan-tuan. Itu cegah. Itu baru tak boleh cegah apa pun, baru pakai maflar ya. Ada seorang tu, dia orang mana ke? Dia baca doa. Sebut Palestin. Saat lagi askar mari tarik. Dalam doa sebut Palestin, terderah sikit seolah orang dengar. Polis dengar. Tangkap terus. Sebut nak tolong, ya Allah, tolonglah ya, orang Palestin, ya Allah, tolong ya Allah. Siap. Tu di Mekah tu, ke depan Kaabah tu. Dalam Masjidil Haram. Tuan perhatilah tengok apa dah nak jadi. Ini semua adalah tentera Dajjal. Kalau kita tak faham ayat 10 yang awal, 10 yang akhir ni, kita sama-sama yang saya kata tadi, wala tarkanu ilal ladzina zalamu tadi. Kita masuk dalam golongan yang cenderung kepada Dajjal. Pengikut Dajjal. Tentera Dajjal. Nah, ya masuk neraka. Kita orang baik, sembahyang tak tinggi. Tak pernah buat jahat apa yang lain-lain. Mengaji rajin, baca Quran rajin, wirid rajin, puasa rajin, tadi bersedekah rajin. Tapi dia cenderung menyokong tentera Dajjal, kezaliman yang berlaku di kalangan dia sendiri. Dia menyokong kezaliman tadi. Inilah yang ramai mati masuk neraka nanti. Kerana tanpa ilmu, tanpa kepahaman yang sebenar tentang Islam tadi. Baiklah ya. Dalam Quran kebiasaan perihal mengenai syurga dan neraka disebut bergandingan di antara satu sama lain. Apabila dinyatakan mengenai neraka, maka selepasnya akan dinyatakan pula mengenai syurga. Dan begitu juga sebaliknya. Uslub kaedah yang Allah Ta'ala buat dalam Al-Quran tu, kita panggil lah bahasa kita kata uslub. Cara Allah Ta'ala menyebut, menyampaikan wahyu dia kepada Nabi Muhammad, kepada kita ni macam tu. Kalau dia cerita neraka, syurga, sekali dia cerita neraka. Kalau dia cerita apa nama ni, iman, sekali dia cerita amal soleh. Kalau dia cerita orang baik, sekali dia cerita orang jahat. Macam itulah dalam Quran ya. Uslub ini menjadi perangsang ya, motivasi, memberi semangat motivasi dan kesedaran kepada orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang sebelum ini Allah Ta'ala menceritakan nasib golongan kafir dan ingkar yang akan menjadi penghuni neraka. Manakala dalam ayat-ayat ini pula Allah Ta'ala menceritakan tentang nasib orang yang beriman dan beramal soleh, nasib dia apa? Allah Ta'ala menyatakan bahawa syurga Firdaus dalam memperkatakan tentang syurga ni ada 8 jenis syurga. Salah satu Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Adinin, begitulah ada nama-nama syurga ni ya. Tapi dalam banyak-banyak 8 syurga, nama syurga ni, syurga yang tertinggi sekali, makam yang tertinggi sekali ialah syurga Firdaus. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh sahajalah yang kanat lahum jannatul firdaus, dia akan dapat masuk syurga Firdaus. Nuzula, tempat tinggal kekal selama-lamanya syurga Firdaus. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia syurga Firdaus ini? Iza sa'altumullahul jannah, apabila kamu bermohon kepada Allah ya,
Nabi kata, "Iza sa'altum," apabila kamu nak minta kepada Allah Taala, nak mohon pada Allah, al-jannah, minta masuk syurga. Selalu kita minta ni, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, kan? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inni as'aluka al jannah. Ya Allah, minta syurga, minta syurga, minta syurga, minta syurga. Ha? Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, jauh neraka. Wa ajirna minan nar, jauh pada neraka. Ha? Wa salamatan minan nar, wa najatan minan nar, minta jauh, minta selamat daripada neraka. Wa adkhilnil jannah, wa adkhilnil jannah, rabbi adkhilni madkhala sadiqin. Ha? Minta masuk surga, minta masuk surga, minta masuk surga. Nabi kata, "Iza sa'altumullahul jannah," apabila kamu minta kepada Allah, minta syurga, fas'aluhu, mintalah kamu kepada Allah syurga apa? Al-Firdaus. Minta syurga Firdaus. Minta yang tertinggi. Ada satu, ini perbahasan panjang, tak apalah, saya masuk sikit-sikit, seronok juga. Ada satu nasyid yang dibawa oleh ulama ataupun ahli sufi ataupun ahli wali-wali Allah, ataupun ada orang menyebut ini ialah Ibrahim ibni Adham, seorang wali Allah, menyebut satu nasyid, satu syair. Orang sekarang ni dah jadi lagu, dah jadi nyanyi dah. Ilahi lastu lil firdausi ahla hira wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubata waghfir zunubi fa innaka ghafirus sabil azimi. Ini Bapak Wahabi cukup marah. Apa ni kata dia? Dan tak ke dia lah. Dia tu semuanya bid'ah belaka. Yang tak bid'ah, buat maksiat, buat syirik, buatlah hiburan, minum arak macam di apa, riak, di jedah. Itu tak apa. Dia patah kacau. Tadilah. Ilahi lastu lil fidaus, wahai Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, ilahi, Tuhanku. Lastu lil fidaus, lastu, aku bukan. Firdaus si ahla, aku bukan ahli syurga Firdaus, kata dia. Ilahi lastu lil fidaus, aku bukanlah ahli syurga Firdaus. Maknanya aku ni, kata Ibrahim Adham ni, wali Allah, orang hebat, wali. Pun kata diri dia ni, dia bukan ahli syurga Firdaus. Dia merendah diri. Ya. Yang Nabi ni kata pula, "Iza sa'altumullahu al-jannah fas'alu Firdaus." Bila kamu nak minta syurga Firdaus. Ya Ibrahim bin Adham ni pula, dia kata, aku ni tak layak masuk syurga Firdaus. Aku ni bukan ahli, bukan orang yang boleh masuk syurga Firdaus. Kalau keadaan aku sekarang ni. Jadi macam mana tu dengan hadis tadi, dengan cakap apa nama ni, Ibrahim bin Adham tadi. Jadi saya nak backing lah ni, nak backing. Dia bukan lari pada hadis ni, dia tak lari. Dia tak lari. Ini hebat, terhebat Ibrahim bin Adham. Wali. Orang kalau dah wali ni, ke Allah. Jadi orang yang macam Ibrahim bin Adham ni pun kata aku ni, ya, dia cakap dengan Allah, dia bukan cakap dengan manusia. Dia kata ke Allah, Allah, aku ni tak layak masuk. Ini dia lah. Memanglah manusia ni banyak silap, banyak salah, banyak tak betul. Yang tak silap, tak salah, yang betul semua Nabi dengan malaikat je. Nabi itu pun banyak buat benar-benar yang macam Nabi Adam makan buah khuldi, Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Ta'ala, Nabi Yunus langsung sampai ditelan oleh ikan nun. Pun Allah Ta'ala ampun.
Orang macam kita ni apalah kan Ibrahim Adhan kata macam aku ni apalah, memang tak layak lah masuk surga Firdaus. Dia mengaku depan Allah Ta'ala, dia rasa lemah dengan Allah Ta'ala, tapi jangan pergi habaq kat orang. Ni hadapi baca khutbah, tuan-tuan, ittaqullah ta'ala, aku kepada Allah Ta'ala, aku sedar diri aku minta ampun pada Allah, aku banyak dosa dengan Allah, ya Allah, aku banyak dosa pada ibu bapa aku banyak dosa pada isteri aku banyak dosa pada anak aku banyak dosa pada masyarakat. Baca khutbah ni buat habaq kau orang. Wah, itu tak apa nak betul. Hang dah banyak dosa, hampir habaq kau orang satu masjid buat apa? Ada Nabi buat dosa aja. Bukan saya suruh buat, bukan Nabi suruh buat, tapi kalau kamu kena sembunyi. Kena sembunyi. Nanti kalau orang tahu susah aku nak ampun, Allah Ta'ala kata. Ini pihabak kau, aku banyak dosa. Dah banyak dosa, taklah jadi imam fasik tu. Orang fasik jadi imam macam mana? Tapi apa nama Ibrahim Adham tadi, dia dengan Allah Ta'ala, ila suril Firdaus. Aku ni ya Allah. Dia lemah, dia rasa uzur, dia rasa letih, dia rasa banyak dosa. Bukan dia tak ada surga Firdaus. Sebab tu dia kata wala aqwa ala daril jahim, tapi walaupun aku tak layak masuk surga Firdaus ya Allah, surga Nabi Muhammad, surga yang paling tinggi, aku tak layak sebab aku teruk, aku banyak lemah. Wala aqwa, tapi aku tak mampu, aku tak layak, aku takut, aku tak mau ya Allah, aku tak mampu ya Allah. Ala daril jahim, masuk neraka jahim, tak mau ya Allah. Nampak? Terbaik tak zikir itu ya, zikir Ibn Adham. Tapi jangan salah tafsir pula. Wallah, Ibrahim Ibn Adham ni tak nak surga Firdaus rupanya. Bukan, siapa tak nak ni Nabi suruh. Takkan nak kata aku, ya Allah, aku ni lah orang layak masuk surga Firdaus, ya Allah, boleh? Merapu, ngada-ngada mendahului Tuhan pula. Hang ingat hang Tuhan kah? Hang ajak aku ni khadam hang kah? Allah Ta'ala kata nak suruh hang masuk dalam surga Firdaus. Ikut suka aku nak bawa dalam surga mana aku masuk neraka, hamba aku. Itu baru betul. Jadi Ibrahim Ibn Adham ni dia orang yang cukup hebat lah kan. Bukan mana dia tak nak surga Firdaus. Sebab Nabi yang suruh minta. Iza sa'altumullahul jannah fas'alu al-firdaus. Kalau kamu nak minta syurga pada Allah Ta'ala, minta syurga Firdaus. Minta yang tinggi, minta yang kaya, minta yang hebat ke Allah Ta'ala tu. Dia boleh bagi semua. Dia kaya, Al-Ghani. Ya. Kita ni iftiqar yang perlu kepada Allah Ta'ala ya. Fa'innahu 'alal jannah, maka sesungguhnya syurga yang paling tinggi darjatnya wa awsatul jannah, syurga Firdaus ni duduk tengah-tengah. Kanan syurga lain, depan syurga lain, kiri syurga lain, belakang syurga lain, tengah-tengah syurga Firdaus ya. Wa awsatal jannah wa minhu tufajjaran anharil jannah, dan di dalam syurga itu, di tengah-tengah syurga itu terpancarnya sungai-sungai syurga. Daripada sungai Jannatul Firdaus tadilah akan mengalir pergi pada sungai-sungai dalam syurga-syurga yang lain. Itu hebatnya Nabi cerita tentang syurga Firdaus. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ditempatkan di syurga Firdaus ataupun yang berhampiran dengannya. Ini kena tengok hadis lain, tengok kitab lain lah. Apa nama syurga yang berhampiran dengan Firdaus tadi ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ini hadis kursi ya. Mana Allah Taala berfirman, Allah Taala berfirman,
a'addatu li ibadi salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Ini syurga ni tuan-tuan. Mata pun tak boleh nak tengok dalam dunia yang paling cantik dalam dunia. Tak sama dengan syurga. Telinga yang kita dengar ni, yang lagu yang sedap-sedap, yang lazat-lazat, sampai lena semua dalam dunia. Kalau kita tengok bunyian-bunyian dalam syurga, tak boleh banding. Yang kita boleh khayal, yang kita paling lazat dalam dunia, paling seronok dalam dunia, paling boleh fikir dalam dunia, tapi kelazatan, keseronokan, tak boleh fikir apa yang ada dalam syurga. Tu hebat tak hebat syurga? Mata tak boleh tengok, telinga tak boleh dengar, kecantikan bidadari, keseronokan dalam taman, suara-suara, muzik dia, kelazatan, buah-buahan di sana. Tak boleh nak fikir dengan mata, dengan telinga, tak boleh fikir dengan hati, tak boleh dengar dengan telinga, tak boleh tengok dengan mata, tak boleh dibayangkan dengan fikiran kita kelazatan, keseronokan yang ada dalam syurga. Ini Nabi kata. Bukan Nabi kata, Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Sesungguhnya penghuni-penghuni syurga itu kekal selama-lamanya dalam syurga. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan, tidak pernah menghadapi kesakitan atau dunia. Sejak pada kecil dalam perut aja dah sakit. Terbaik ke dunia sakit sampai yang mati sakit. Akhirat itu tak sakit dah. Tak sakit dah. Tapi kalau masuk neraka sakit bertambah sakitnya. Sampai bila-bila, na'udzubillah. Ini tak jauh pada api neraka. Ya. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan, tidak pernah menghadapi kesakitan, kesulitan maupun kematian. Tidak timbul sama sekali hasrat di hati mereka untuk berpindah ke tempat lain. Hatta orang yang berada di syurga yang paling rendah sekalipun merasakan bahawa tempat mereka lah yang paling nikmat. Tidak ada orang yang lebih daripadanya. Sememangnya nikmat syurga itu berkekalan dan tidak terhingga. Banyak Allah Ta'ala cerita dalam Quran, dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surah-surah mana-mana dalam Quran, banyak cerita tentang nikmat-nikmat keseronokan yang ada dalam Al-Quran dan kecelakaan, keseksaan di dalam neraka. Dalam surah Ad-Dukhan, banyaklah dalam surah ada. Tuan-tuan boleh tengok sana. Dekat tu sajalah pada pagi ini, dan kita akan sambung, akan datang ayat yang ke-109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ini akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuh arifin, Allahumma zidna ilma, Allahumma arzuqna fahma wa fahman nabiyyin wa sal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.